Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Dan hari ini syukur Alhamdulillah kita dapat sambung kelas kita, iaitu kelas pendidikan kesihatan tahun 4. Dan untuk hari ini, untuk makluman semua murid, kita akan masuk tajuk unit 11, iaitu tajuk sayangi diri. Di bawah tajuk sayangi diri ni ada subtopik dia, itu tajuk kecil dia, iaitu tajuk zaman remaja. Jadi dengan ini cikgu minta kamu bersedia dengan buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan. Kamu buka muka surat 76 hingga 77. Okey? Baik. Jadi cikgu bagi kamu masa untuk kamu bersedia dengan buku teks kamu, dan terus buka muka surat 76 hingga 77. Okey. Baik. Ini dia. Bila kita dah buka muka surat 76, kita akan jumpa satu tajuk. Dia tulis kat situ. Tengok sini cikgu tunjuk. Zaman remaja. Hari ini kita belajar tentang zaman remaja. Kita fokus kepada satu perkara yang penting untuk kamu, itu berkenaan dengan akil baligh. Apa yang dikatakan sebagai akil baligh dan macam mana perubahan pada fizikal kita bila kita mencapai umur akil baligh. Okey, jadi dekat sini kita bincang sama-sama. Baik, boleh? Baik, kita baca sama-sama dulu ya. Zaman remaja. Ammar dan Maria telah mencapai akil baligh. Okey, kita tengok gambar lebah kat situ. Dia tanya kita, apakah akil baligh? Apakah yang dikatakan sebagai akil baligh? Okey, saya rasa setengah daripada kawan kita memang dah tahu apa maksud akil baligh, kan? Okey, tak apa, kita bincang sama-sama. Yang dah tahu, alhamdulillah. Yang tak tahu lagi, hari ini kamu akan tahulah apa yang dikatakan sebagai akil baligh. Okey, kita baca Ini gambar cikgu dia. Pakai tie lagi, baju warna oranye. Okey, kita baca Akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah minarki. Apabila seseorang mencapai akil baligh, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Ini dia. Ini berkenaan dengan akil baligh. Okey, akil baligh. Akil baligh ni berlaku ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Bila seseorang tu mencapai akil baligh, ataupun dengan maksud lain cukup umur.
Berlaku beberapa perubahan di bahagian anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang tu. Dia matang. Dia akan jadi lebih matang. Dia mencapai kematangan. Okey. Tanda. Nak tahu macam mana kita ni nak tahu kita ni sudah sampai akhir balik ataupun cukup umur. Akhir balik ni kalau sebelum ni kamu tahu dengan maksudnya cukup umur. Okey. Tanda akhir balik bagi lelaki ialah ihtilam. Ihtilam ialah mimpi. Mimpi basah. Okey, lepas ni next slide cikgu akan bagi lebih jelas lagi apa maksud ihtilam, macam mana ihtilam. Okey. Manakala perempuan ialah minarki. Apa dia pula minarki? Minarki ni ialah mencapai haid yang pertama. Okey. Apabila seseorang mencapai akhir balik ataupun cukup umur, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Berubah. Kalau kita dulu kan kita baby, kanak-kanak kan, berubah. Kanak-kanak, umur daripada kanak-kanak nak berubah jadi remaja itu akan berlaku perubahan fizikal pada tubuh badan kita lah. Okey, setakat ni cikgu harap kamu boleh faham apa itu akil balik. Okey, seterusnya kita tengok akil balik bagi lelaki. Macam mana perubahan fizikal bagi seorang lelaki bila dia mencapai akil balik ataupun cukup umur. Okey, kita tengok satu persatu. Akil balik bagi lelaki, dia ni akan berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Umur kita bila mencapai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tahun, sekitar umur tu kita akan mencapai umur akil balik. Pada kawan-kawan kita, umur dia baru 9 tahun dah akil balik. Masuk 10 tahun dah akil balik. Kan? Kadang-kadang berlaku kita umur dah 12 belum sampai akil balik. Ada juga dia antara umur kita masuk 9 hingga 16 tahun. Dalam lingkungan umur tu, seorang lelaki akan mencapai akil balik. Okey, boleh faham Alhamdulillah. Baik. Kita tengok ihtilam. Cikgu cakap tadi ihtilam. Ihtilam ialah mimpi. Mimpi basah namanya. Okey, kita tengok dia ada seorang murid ni dia tanya cikgu dia, adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Ada juga orang cerita kan. Ada yang cerita bahawa ihtilam ini berlaku kerana ada penyakit. Betul ke tak? Okey, baik, kita tengok cikgu dia jawab apa kat sini. Cikgu dia jawab, itu tidak benar. Tak benar pun. Itu tidak benar, Amma. Itu hanyalah mitos. Mitos ni ada perkara-perkara yang tidak betul. Okey. Kepercayaan yang tidak betul. Okey. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Kamu bukan kanak-kanak lagi lah. Bila dah dapat mimpi basah tu, kamu bukan kanak-kanak lagi dah. Kamu dah masuk ke alam remaja. Okey, dekat bawah sini ada sikit informasi. Dia bagi dua perkataan. Pertama, perkataan ihtilam. Yang kedua, perkataan minarki. Kita tengok dulu perkataan ihtilam. Ihtilam bermaksud injekulasi ataupun pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Itu dia. Okey. Yang kedua, minarki. Minarki bermaksud haid kali pertama. Okey. Baik, kita tengok pada perubahan fizikal. Apa perubahan fizikal yang berlaku pada seorang lelaki
apabila ia mencapai umur akil balik. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Seorang lelaki itu akan mengalami perubahan bau badan. Badan dia akan berubah. Bau yang macam mana? Okey, nanti lain tajuk cikgu akan cerita. Okey, baik. Yang kedua, apa yang berlaku? Iaitu tumbuh misai dan bulu dada. Kalau kamu tengok bulu dada kamu ada bulu tak? Kamu kanak-kanak lagi yang belum akil balik tak ada bulu dada. Bila masuk umur akil balik, misai pun tumbuh, bulu dada pun akan tumbuh. Okey, yang ketiga, halkum, jelas kelihatan dan bersuara garau. Okey. Sorry. Okey, apa dia halkum? Halkum ni kalau kamu pegang leher kamu, yang lelaki je. Halkum, lelaki. Kalau kamu pegang di tengah-tengah leher kamu kat depan tu, ada satu macam bonggol kat situ. Itulah nama dia halkum. Orang yang akil balik halkum dia akan lebih jelas kelihatan dan suara dia akan bertukar jadi lebih garau. Garau macam suara cikgu lah. Cikgu dah akil balik dah. Cikgu dah masuk alam dewasa. Okey. Dulu suara cikgu tak macam ni. Okey, sekarang cikgu dah dewasa, cikgu dah akil balik, mana suara cikgu pun akan jadi garau. Garau tu macam ni lah yang kamu dengar sekarang ni. Okey. Yang keempat, dada membidang. Maksud dada membidang ni, dada kita akan melebar. Okey. Kalau kita masa kanak-kanak kecil, dada kita macam mengecut sikit. Bila dah akil balik, dada kita akan melebar. Maksud dia membidang. Membidang tu melebar lah, membidang. Okey. Yang seterusnya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, zakar. Ni dalam sistem reproduktif lelaki ada zakar. Okey, zakar tu akan membesar. Okey, seterusnya, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, pubis ni bahagian sulit kita. Okey, seterusnya, otot tangan dan kaki membesar. Okey, otot tangan kita kan. Kita tengoklah kawan kita yang umur baru darjah 1, tengok lengan tangan dia macam mana, berotot tak? Okey, biasa-biasa je kan. Okey, kamu tengok pula kawan kamu yang sekolah menengah contohnya. Tengok tangan dia macam mana kan, lebih berotot, berurat-urat, macam tough sikit kan. Macam itulah. Itu adalah tanda-tanda seorang lelaki yang sudah mencapai akil balik. Okey? Okey. Kita terus pula kepada akil balik perempuan. Okey, kita bincang pula yang tentang seorang perempuan yang akil balik. Okey. Akil balik bagi perempuan berlaku antara umur dia sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Okey, ini dia. Perempuan ni boleh mencapai akil balik antara umur dia 9 hingga 16 tahun. Okey. Kita tengok yang sebelah kanan ni. Ada seorang murid perempuan tu. Dia tanya apa tu? Okey, dia tanya kakak dia. Dia sembang dengan kakak dia. Kakak, dia tanya, apakah simptom haid? Dia tanya, macam mana haid tu? Okey, kakak dia pun jawab, antara simptom haid termasuklah perut kembung. Bila datangnya haid, perut seseorang yang perempuan datang haid tu akan rasa kembung, berangin dalam perut dia. Yang kedua, senggugut. Dia sakit sikit perut, senggugut. Ketiga, muka berjerawat. Tumbuh jerawat muka dia. Tumbuh jerawat ni normal. Bila dah ada jerawat, kena jagalah lebih sikit muka kita tu, dah selalu kena cuci. Okey. Yang seterusnya, rasa mual dan loya. Rasa nak muntah, macam-macam dah rasa. Okey, terus
payudara terasa sakit. Ada rasa sakit-sakit sikit dekat payudara, Baik, seterusnya gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Seseorang yang datang haid, emosi dia terganggu. Dia ni datang kadang-kadang cepat marah, rasa gelisah, rasa murung, macam-macam rasa. Tak boleh usik lah. Okey, kalau kakak kamu datang haid tu, jangan usik-usik dia. Bagi dia relax. Okey, seterusnya dia tanya lagi kakak dia, apakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Boleh bersenam tak ketika haid? Okey, dijawab apa kakak dia? Kakak dia cakap, itu tidak benar dan hanya mitos. Okey, maknanya ketika haid pun boleh bersenam. Okey, itu tidak benar dan hanya mitos, Maria. Okey, bersenam dapat mengurangkan senggugut. Itu cerita tentang simptom haid. Baik, sekarang kita cerita pula tentang perubahan fizikal yang berlaku pada seseorang perempuan itu bila mencapai umur akil balik. Okey, yang pertama sekali, muka dia, jerawat mungkin tumbuh di muka. Mula tumbuh jerawat bila dah mencapai umur akil balik. Kalau tengok baby, mana ada jerawat kan? Sebab baby belum akil balik. Okey, seterusnya mengalami perubahan bau badan. Nanti lain tajuk nanti Ustaz cerita bau badan yang macam mana tu. Okey. Seterusnya suara bertukar lunak. Suara tu lebih lunak, lebih sedap, berlemak. Okey. Baik. Lepas tu payudara membesar. Ada perubahan dekat payudara. Kemudian seterusnya punggung jadi lebih melebar. Keadaan dia. Lepas tu yang seterusnya tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Dia ada pertumbuhan bulu di bahagian ketiak dan pubis. Dan akhir sekali otot tangan dan kaki membesar. Ada bezalah. Maknanya kalau kanak-kanak perempuan itu otot bahagian tangan dan kaki dia biasa-biasa je. Bila dah masuk umur akil balik, dia akan ada perubahan di bahagian otot, muscle. Okey, tangan dan kaki akan lebih membesar. Okey, baik. Untuk maklumat tambahan kamulah, kalau kamu ada masa, kamu masuk dalam laman web ni myhealth.gov.my/tubuh-anda.com. Macam tu. Dalam web ni memang banyak maklumat tentang kesihatan, ilmu-ilmu kesihatan. Cikgu selalu tengok web ni. Bagus. Dia gunakan bahasa yang cukup mudah untuk senang kita cari maklumat semua. Okey. Next, terusnya. Okey, di sini ada informasi. Okey. Tempoh kedatangan haid adalah berbeza-beza antara individu. Secara umumnya, haid berlaku selama 3 hingga 7 hari. Okey, ini adalah informasi untuk pengetahuan kamu tentang tempoh kedatangan haid. Ingat ya, satu pesan cikgu, haid hanya berlaku pada orang perempuan sahaja. Lelaki tak terlibat dengan haid. Walaupun tak terlibat dengan haid, orang lelaki kena mesti ambil tahu. Okey, seterusnya. Sini ada permasalahan dekat sini. Disuruh kita selesaikan masalah dia. Okey, cerita dia macam ni. Rakan kamu didatangi haid di sekolah. Kawan kita datang sekolah, haid berlaku. Kan? Okey, jadi
dia berasa malu kerana bajunya ada kesan tumpukan darah haid. Bagaimanakah kamu membantu rakan kamu itu? Cerita dia, ada kawan kita datang sekolah, tiba-tiba haid dia datang, keluar darah. Ada kesan tumpukan darah di kain dia ke, di baju dia ke. Jadi kawan kita ni rasa malulah, kan? Ada darah kat situ, dia takut orang nampak nanti. Jadi kita sebagai kawan dia, macam mana kita nak bantu dia? Macam mana? Benda ni berlaku dekat sekolah. Okey. Salah satunya caranya, kamu hubungi cikgu, terutamanya cikgu perempuan. Nanti cikgu tu akan ambil tindakan yang sepatutnya. Apa nak buat dekat kawan-kawan kamu. Okey. Baik, setakat itu saja penerangan cikgu tentang tajuk unit 11 Sayangi Diri, iaitu tajuk kecil dia zaman remaja, pada muka surat 76 hingga 77 tadi. Baik, untuk tugasan kamu pada hari ini, cikgu tinggalkan kamu dengan satu tugasan, iaitu kamu selesaikan permasalahan yang kita baca tadi tentang kawan kita yang kedatangan haid di sekolah tadi. Saya nak kamu selesaikan masalah kawan kita itu, kamu ceritakan macam mana kamu nak selesaikan masalah tersebut. Itu saja. Jadi, dan yang kedua, cikgu tinggalkan kamu dengan satu kuis. Nanti cikgu akan letakkan link kuis itu dalam grup kelas pendidikan kesihatan, grup Telegram kita. Ada, nanti cikgu akan bekalkan kamu dengan link kuis tersebut, dan cikgu harap kamu jawablah soalan-soalan yang ada dalam kuis tersebut. Jadi dengan ini, sebelum cikgu sudahi kelas kita pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang sudi menonton video yang cikgu bekalkan ini. Mudah-mudahan apa yang cikgu bekalkan ini memudahkan kamu untuk belajar. Okey, jadi dengan ini cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.